Okay, Ustaz. Boleh ni? Ya. Pukul 8 nanti ataupun dah boleh start lah. Nanti saya maklum pada student. Boleh Ustaz ke ada pertanyaan apa-apa lagi? Ya Ustaz. Boleh ni. Kejap Ya, tak apa. Okey. Boleh ya? Boleh Ustaz beres? Dia kalau sebab aduh kalau gua okey. Okey, tak apa. Boleh ya? Boleh ya? Okey. Saya leave dulu ya Ustaz. Saya leave dulu. Okey. Terima kasih. Ya. Saya leave dulu ya Ustaz. Saya leave dulu. Ya. Okey. Ya. Berapa kali? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada kali ini kita dapat bertemu untuk kali yang kedua bagi mengikuti kursus Asas Ulum Al-Quran PPQ 1001. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan tidak tersilap jadual dan sebagainya. Hello. Ya. Yeah. Oh, slide. Okey. Boleh? Okey. Jadi minta maaf ada sedikit gangguan supaya ataupun kelas kita pada pagi ini berjalan dengan lebih baik. Alhamdulillah, pada kali yang lepas ataupun pada sesi yang lepas saya sudah menjelaskan tentang topik yang pertama dan juga sebelum itu saya bagi introduction atau pengenalan tentang ulum Al-Quran. Pada kali ini kita akan lihat, saya akan sambung. Saya ingat saya berhenti pada topik 1.7 dahulu, iaitu perbezaan antara Al-Quran, hadis Qudsi dan hadis Nabawi. Okey, saya terus pergi ke sana. Jadi apakah yang membezakan
yang membezakan antara Al-Quran, hadis kursi dan hadis An-Nabawi. Saya ingat topik yang ini topik yang masih lagi yang pertama, Okey, saya cuba dapatkan perbezaan tersebut. Okey, saya harap tuan-tuan boleh nampaklah, boleh nampak semua. Perbezaan ataupun slide yang saya paparkan ini. Okay, jadi perbezaan tiga perkara ini penting untuk kita tahu kerana sebagaimana yang kita maklum, Al-Quran itu kalamullah. Quran itu ialah firman Allah, kata-kata Allah, wahyu daripada Allah. Tetapi ada juga wahyu dalam bentuk yang lain, yang hadis sebagai contoh. Sebahagian ulama termasuk yang mutaakhir ini mengatakan hadis itu adalah wahyu daripada Allah Ta'ala. So, oleh kerana itu mereka bahagikan wahyu adalah Al-Quran dan juga hadis. Kedua-dua adalah wahyu. Dan mereka berhujah antaranya berdasarkan firman Allah Ta'ala, innaka in huwa illa wahyun yuha wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah dia menuturkan menurut nafsunya, tetapi ia adalah wahyu yang diwahyukan. Mana Nabi bercakap dan sebagainya, Nabi bukanlah mengikut sesuka hati, mengikut apa hawa nafsu, tetapi berdasarkan wahyu daripada Allah Ta'ala. Jadi oleh kerana itu kita nak melihat apa perbezaan antara ketiga-tiga ini. Sebab dari segi kalau hadis ada kudusi, ada hadis nabawi. Ulama bahagikan begitu. Tapi Quran jelaslah kita boleh nampak. Cuma kita nak lihat perbezaan antara ketiga-tiga ini. Okay, yang pertama, Al-Quran itu adalah mukjizat. Quran itu para ulama ataupun mereka sepakat mengatakan Quran adalah mukjizat. Tetapi hadis kursi tidak ada mukjizat. Jadi kita nak banding ni mungkin sama ada dua ataupun tiga sekaligus. Quran itu adalah mukjizat, kalam al-mu'jiz. Yang maksud mukjizat antaranya ialah dia melemahkan musuh atau mereka yang mencabar untuk menandingi, mengadakan sesuatu yang setanding dengan Al-Quran. Jadi mereka yang mencabar ini tidak mampu mendatangkan. Itu satu bentuk kemukjizatan. Walaupun pada masa kini para ulama telah meluaskan ataupun melihat dari pelbagai bentuk mukjizat. Macam sekarang lebih popular ataupun lebih banyak ditonjolkan kemukjizatan saintifik, miracle, keajaiban, kemukjizatan. Itu dianggap sebagai satu mukjizat. Saintifik, kemukjizatan dari segi sains, dari segi sejarah tak ada, dari segi ciptaan-ciptaan baru yang ataupun penemuan-penemuan baharu tetapi sudah lama disebutkan dalam Al-Quran. Itu dianggap satu juga bentuk kemukjizatan. Jadi banyak pecahan-pecahan yang telah dilakukan, dikembangkan maksud ijaz itu. Yang kedua, mukjizat, tapi hadis dan juga hadis kudusi ataupun hadis nabawi tidak dianggap sebagai mukjizat. Walaupun ada pendapat yang mengatakan hadis juga adalah mukjizat, tapi lebih kepada kandungannya. Tapi kebanyakan ulama mengatakan hadis bukanlah satu yang mukjizat, tidak sama seperti Al-Quran.
Yang kedua, Al-Quran itu dinasabkan kepada Allah. Nasab maknanya disandarkan terus, dinisbahkan, di relate, relatif. Dia terus sandarkan terus kepada Allah. Manakala hadis kudusi disandarkan kepada Allah dan Rasul. Hadis kalau kita tengok hadis Nabawi pula, makna daripada Allah, lafaz dari Rasul. Makna, meaning yang disampaikan oleh Nabi itu adalah daripada Allah. Tetapi hanya melalui pertuturan ataupun lafaz itu daripada Nabi SAW sendiri. Kemudian dinakalkan secara mutawatir. Dinakalkan secara mutawatir. Itu Quran. Saya sambil itu saya cuba lihat kalau ada komen-komen, sebab saya tidak dapat berkomunikasi secara melalui satu hala saja. Saya kena lihat juga jika ada persoalan dan sebagainya, supaya saya dapat tahu kemungkinan tuan-tuan ada persoalan, kemusykilan dan sebagainya. Saya cuba tengoklah kalau mana yang jumpa. Setakat ni saya belum jumpa ni, tak nampak ni. Okey, jadi apa saya teruskan? Kalau di dalam Al-Quran itu dari segi riwayatnya, dari segi periwayatan, dia diriwayatkan secara mutawatir. Secara mutawatir. Maksud secara mutawatir, baru saya nampak, tapi saya tak tahu adakah slide saya akan menjadi kecil. Saya cuba baiki. Mutawatir maksudnya sesuatu yang diriwayatkan itu dia datang daripada jumlah perawi yang ramai, sekurang-kurangnya 3 orang pada setiap peringkat, dan mereka itu mustahil mereka berbohong atau berpakat berbohong untuk menyampaikan. Mutawatir maksudnya dari sudut periwayatan itu. Periwayatan itu daripada Nabi sampailah kepada pengeluar ataupun kita kata yang mengeluarkan sesuatu riwayat itu. Seperti contohnya Imam Bukhari mengeluarkan hadis, dia ambil daripada siapa sampai ke generasi tabi'in, generasi sahabat, sampailah kepada Rasulullah. Jadi ini senarai ada sanad, ada rangkaian perawi. Jadi bila mutawatir, jumlah mereka tidak kurang dari 3 orang pada setiap peringkat. Ini dari segi bilangan. Mutawatir maksud dari bilangan perawi itu. Dia mutawatir memang hadis, kalau kita kata statusnya, hadis itu hadis yang sahih. Hadis sahih yang paling tinggi kategori itu. Dari segi rankingnya. Jadi bukan saja sahih tetapi dari sudut bilangan. Sebab ada hadis yang sahih tapi perawi atau bilangan perawinya hanya 1 orang. Dia ahad, tetapi lawan kepada mutawatir ialah ahad. Hadis ahad. Walaupun begitu dari sudut sahih ke tak sahih, daif, hasan dan sebagainya, itu dari sudut yang lain. Ini dari sudut jumlah perawi. Jadi saya harap tuan-tuan boleh faham dari sudut apa maksud mutawatir tadi. Dinakal maknanya dinukilkan, disalin atau dipindahkan periwayatan itu. Ini istilah bahasa Arab. Nakal maknanya salin ataupun dipindahkan, diriwayatkan. Ini istilah yang lebih tepat. Tapi mungkin sebab kita tidak biasa, kita kena biasakan. Kemudian apa maksud ijaz? Ijaz itu ialah
kemukjizatan, mukjizat. Mukjizat itu ialah sesuatu yang melemahkan pencabar untuk mengadakan sesuatu yang setanding. Jadi dari segi bahasa dimaksud melemahkan. Nak datangkan sesuatu contoh ayat tidak mampu, maka itu dinamakan sebagai satu ijaz atau mukjizat. Cuma saya kata tadi ijaz atau miracle ataupun immutable, dia sudah dipecahkan ataupun dikembangkan maksud ijaz itu. Kemudian kita teruskan, kebanyakan kita tengok hadis kudusi, kebanyakannya adalah khabar ahad. Saya dah terangkan tadi dari segi perawinya ataupun jumlah perawinya, ahad itu dia satu, dia boleh jadi satu lah. Maknanya perawi. Walaupun satu bukanlah bermakna dia dhaif ataupun dia maudhu', apatah lagi maudhu'. Jadi itu kategori yang lain. Ini jumlah melihat kepada sudut berapa ramai perawi. Maka ada yang mutawatir, ada yang ahad. Kemudian lafaz dan makna daripada Allah. Kalau Al-Quran memang dia lafaz dan maknanya adalah daripada Allah Ta'ala. Lafaz saya nak penuhkan slide ini. Okay, kalau makna, kalau Quran itu lafaz itu susunan lafaz, sebutannya, perkataannya, barisnya adalah daripada Allah. Apatah lagi maknanya. Kemudian kalau hadis kudusi, makna daripada Allah, lafaz daripada Rasul. Makna daripada Allah, lafaz daripada Rasul. Kalau hadis Hanabawi boleh diriwayatkan dengan makna, dengan maksud, dengan makna dia. Meaning, saya kata meaning atau makna. Dia bukan lafaz itu, mestilah lafaz itu. Tetapi makna yang ada dibolehkan untuk meriwayatkan. Walaupun kalau kita baca hadis ini, dia berbeza. Hadis Bukhari, hadis Muslim, ada perbezaan lafaz. Yang ini duduk guna ada contohnya huruf harf taukid, yang ini tidak ada. Yang ini guna perkataan yang lain tapi masih dalam makna atau dalam makna yang sama. Jadi itu boleh berlaku dan diterima oleh para ulama. Tetapi Al-Quran dia mesti sama. Kecuali kalau ada baris-baris ataupun bacaan, itu kita nama sebagai qiraat. Qiraat, wajah qiraat berbeza, itu masih lagi dalam ruang lingkup yang dibenarkan berdasarkan adanya sanad ataupun riwayatnya ada, dia tidak bercanggah dengan bahasa Arab. Jadi ada 3 syarat dia. Jadi kalau itu dipatuhi, maka masih lagi diterima. Quran itu boleh dibaca dalam solat. Kita baca Quran macam kita baca selepas baca Fatihah. Fatihah itu sendiri pun satu surah daripada Al-Quran. Selepas Quran kita baca Fatihah, kita baca Qul Huwallah sebagai contoh. Ataupun mana-mana surah, mana-mana ayat, itu boleh baca dalam solat. Tetapi hadis tidak ada orang yang membaca dan tidak boleh. Kita tak boleh selepas baca Fatihah kita baca hadis innamal a'malu binniyat, contoh. Jadi itu tidak boleh, boleh membatalkan solat. Jadi itu hadis, kalau hadis tak boleh dibaca, tidak boleh dijadikan bacaan dalam solat.
Kemudian diturunkan hadis Al-Quran diturunkan dalam keadaan Nabi sedar. Jaga, maksud sedar tu dalam keadaan jaga, bukan dalam keadaan mimpi. Jadi seperti ada sebahagian hadis maksudnya Nabi dalam keadaan mimpi. Tapi mimpi Nabi adalah mimpi yang benar. Jadi Al-Quran semua dalam keadaan Nabi dalam keadaan jaga. Menunjukkan ada perbezaan antara hadis dan juga Al-Quran. Hadis Nabi, hadis Nabawi, hadis Qudsi. Itu pun kita perlu bezakan. Hadis Qudsi, hadis Nabawi. Tetapi untuk permulaan atau mudah faham, kita bezakan dulu antara Quran dengan hadis. Ini contoh yang saya tunjukkan lafaz. Kalau kita nak tahu lafaz hadis apa beza, kita kata hadislah daripada Nabi. Ataupun hadis kita dah faham, hadis Qudsi, hadis dengan Quran kita dah faham. Tapi bila kita lihat hadis itu dengan hadis Nabawi, hadis Qudsi macam mana? Ini contoh, tak ada dalam modul, saya tambah sikitlah. Kalau contohnya fi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an azza wa jalla, fima yarwihi an rabbih azza wa jalla. Dia biasa disebut lafaz begitu biasanya, kebiasaannya. Fima pada apa yang diriwayatkannya daripada Tuhannya, Tuhan azza wa jalla, Allah azza wa jalla. Jadi ataupun disebut dalam contoh hadis yang kedua an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullah ta'ala. Di mananya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman. Tetapi itu adalah hadis, bukan Quran. Walaupun Nabi kata Allah berfirman, tetapi yaqulullah ta'ala. Jadi bila Rasul Nabi sendiri bila dia berbicara sesuatu hadis yang nabawi atau kita kata hadis nabawi daripada Nabi sendiri, Nabi tidak mengatakan ini adalah hadis ataupun Nabi tidak kata ini adalah firman Allah. Jadi ini nak membezakan antara hadis nabawi dengan hadis Qudsi. Nabi biasa baca hadis kan, hadis biasanya dia kata dan an Abi Hurairah contoh qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat ataupun al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Banyak hadis-hadis yang kita baca termasuk hadis 40 dan sebagainya. Biasanya tidak ada perkataan fima yarwihi an rabbihi ataupun yaqulullah ta'ala, tak disebut. Kalau ada sebut begitu, maksud itu adalah petanda itu adalah hadis Qudsi. Lafaz daripada Nabi, makna dia daripada Allah Ta'ala. Okay, jadi rumusan saya tuan-tuan boleh baca sendiri sebab saya cuba cepatkan. Kita baru itu slide yang pertama ataupun topik yang pertama saya yang saya perlu habiskan. Dan kita akan masuk topik yang kedua. Okey. Jadi topik yang kedua adalah berkaitan dengan wahyu. Tajuknya adalah wahyu. Kita akan melihat
beberapa perkara dalam topik ini, iaitu kita akan lihat makna wahyu, kebenaran berlakunya wahyu, wahyu Allah kepada malaikat, wahyu Allah kepada Rasul, dan malaikat menyampaikan wahyu kepada Rasul. Okey. Okey, jadi kita akan lihat lebih kurang 5 perkara itu dalam saya cuba kawal masa. So kalau boleh kita habiskan cepat supaya boleh kita tumpukan kepada tajuk-tajuk yang lebih sukar lah bagi saya. Okey, jadi apa yang kita mahu dari tajuk ini ialah kita dapat kenal pasti kebenaran berlakunya wahyu. Maknanya wahyu itu adalah benar. Bukan mati itu adalah benar. Syurga itu adalah benar. Neraka itu benar, tapi wahyu pun adalah benar. Yang kedua, kita dapat kenali bentuk-bentuk wahyu dan makna setiap bentuk itu. Ada beberapa bentuk wahyu. Bila kita tahu apa makna wahyu, kita nak tahu juga bentuk-bentuk dia. Yang ketiga, kita akan dapat kenali tugas malaikat yang begitu amanah dalam menyampaikan wahyu. Tidak ada sedikit pun penyelewengan ataupun dia ubah dan sebagainya. Jadi Allah telah memilih hamba-Nya untuk menerima wahyu. Bukan semua, ada manusia-manusia yang terpilih yang kita panggil sebagai Nabi dan Rasul. Nabi ataupun Rasul. Hubungan manusia dengan Allah, maka itu berlaku dalam bentuk penerimaan wahyu. Ini hubungan. Dan mereka yang terpilih menjadi wakil. Itu kita panggil Rasul, itu maksudnya utusan. Utusan Allah. Rasulullah, utusan Allah. Itu makna. Matlamat untuk memenuhi, matlamatnya adalah, wahyu itu adalah untuk memenuhi keperluan manusia dari segi akhlaknya, sistem kehidupannya melalui penurunan wahyu. Wahyu yang kita kata sebagai Quran, hadis, itu adalah sistem yang Allah bagi panduan, pedoman untuk kehidupan kita di dunia ini. Kerana kalau tanpa wahyu, kita akan mengikut diri kita sendiri, mengikut selera kita, mengikut apa yang kita nak buat, tak nak buat dan sebagainya. Tidak ada peraturan yang boleh diterima oleh memberikan kebaikan kepada kehidupan kita. Mungkin kita akan hanya gunakan akal fikiran yang terbatas untuk kita menyusun atau mengatur kehidupan kita. Wahyu menunjukkan betapa berkuasa dan bijaknya Allah Ta'ala. Itu bukti bahawa Allah itu maha berkuasa. Allah itu maha bijaksana. Setelah diciptakan alam ini, diciptakan manusia, Allah beri pedoman ataupun panduan untuk manusia mengikuti ataupun menjalani kehidupan dengan cara yang terbaik. Kemudian apa makna wahyu? Wahyu dari segi bahasa, kita tengok makna dia adalah isyarat cepat. Wahyu itu adalah isyarat cepat. Sama ada dengan isyarat, dengan suara, dalam bentuk isyarat, tanda-tanda isyarat, ataupun dalam bentuk suara, ataupun anggota tubuh, gesture, bentuk-bentuk mana pergerakan dan sebagainya. Itu bentuk boleh jadi dari segi bahasa begitu makna wahyu. Dan antara unsur penting dalam perkataan ataupun kalimah wahyu itu adalah sembunyi dan cepat. Al-khafa wa sur'ah. Al-khafa'u wa sur'atu. Dia
tersembunyi terselindung, dan juga surah cepat. Jadi kita kadang tidak nampak bentuk ataupun tidak nampak dia punya fizikalnya secara terang, tetapi kita akan dapat memahami ataupun dapat mesej itu. Ya, kita juga dalam bahasa yang lain mungkin makna dia adalah mesej. Mesej dia sampai dalam berbagai bentuk. Ya, mesej dalam ilmu komunikasi, mesej itu adalah satu yang mahu disampaikan, ditransfer daripada dua pihak. Jadi itu adalah unsur yang penting dalam wahyu. Dari segi bahasa, penggunaan kalimah wahyu dalam Al-Quran ialah kita boleh lihat ada beberapa makna. Antaranya yang pertama, ilham fitri kepada manusia. Ini penggunaan perkataan ini dalam Quran. Allah guna perkataan wahyu. Kita rujuk dalam Quran, antaranya bila Allah sebut wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih, dan kami wahyukan kepada ibu Musa supaya menyusukannya. Susukan. Ini Allah sebut wahyu kepada ibu Musa, ibu Nabi Musa. Adakah bermakna ibu Nabi Musa adalah seorang nabi dan rasul? Jadi jumhur, kebanyakan ulama mengatakan nabi dan rasul adalah dari kalangan perempuan saja. Walaupun ada yang mengatakan, ada juga yang kata nabi ini boleh jadi di kalangan wanita. Tetapi kebanyakan atau majoriti jumhur ulama mengatakan dari kalangan lelaki saja. Jadi ayat ini bermaksud wahyu di situ maksudnya ilham yang fitrah, yang semula jadi. Kalau kita kata bahasa fitrah yang natural, yang sudah ada, yang Allah masukkan atau berikan kepada ibu Nabi Musa supaya susukan anak dia. Kemudian satu lagi ialah ilham semula jadi kepada haiwan. Haiwan binatang juga mendapat wahyu. Tetapi itu tidak bermakna mereka itu menjadi nabi atau rasul. Contohnya lebah. Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'rishun. Allah Ta'ala kata dan kami telah mewahyukan Tuhan engkau kepada lebah. Allah mewahyukan, beri wahyu, maksudnya Allah beri ilham kepada haiwan secara semula jadi. Allah sampaikan mesej itu kepada lebah supaya buatlah sarang-sarang di bukit bukau. Anittakhidhi minal jibali buyutan. Anittakhidhi minal jibali buyutan. Di bukit-bukit buatlah buyut, rumah-rumah. Wa minasyajari, dan di pohon kayu, syajar, wa mimma ya'rishun, dan di tempat-tempat yang dibuat oleh manusia ataupun apa yang melata, wa mimma ya'rishun wa mimma ya'rishun. Jadi itu juga maksud wahyu. Yang ketiga, maksud wahyu ialah isyarat yang cepat. Isyarat yang cepat. Saya nak lihat juga dekat komen-komen kalau ada, sambil saya menyampaikan tajuk ini. Jadi
Yang ketiga, isyarat yang cepat. Contohnya Allah Ta'ala sebut فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا. Lalu dia keluar dari mihrab menuju kepada kaumnya. فَخَرَجَ, lalu dia keluar daripada mihrab. Dia pergi menuju ke mihrab, dari mihrab menuju kepada kaumnya. فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ, lalu dia memberi isyarat, memberi wahyu di situ. Allah sebut fa'auha, lalu dia memberi wahyu kepada mereka, kepada kaum dia, ansabbihu bukratan wa asyiyya, kepada kaumnya supaya bertasbih pada waktu pagi dan petang. Jadi disebutkan di situ ialah Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria telah menyuruh kaumnya supaya bertasbih kepada Allah Ta'ala pada waktu pagi dan petang. Ini perkataan auha di situ dalam Al-Quran. Jadi maksud di situ ialah beri isyarat, memberi isyarat. Satu isyarat dari Nabi Zakaria kepada kaum dia. Dia kalau ikut Imam Mujahid ataupun dalam kata Ibn Abbas, ditulis kepada mereka dalam kitab, tulis kata Ibn Abbas. Imam Mujahid, seorang tabi'in, anak murid Ibn Abbas, dia kata isyarat dengan kepala dan tangan. Kepala dan tangan. Dia guna kepala ataupun guna tangan. Itu kata tafsir dari Mujahid, seorang tabi'in, anak murid Ibn Abbas. Dia kata maksud Nabi Zakaria memberi isyarat itu ialah guna kepala dan tangan. Bentuk bahasa isyarat. Yang keempat, wahyu juga dengan makna waswas ataupun bisikan syaitan. Firman Allah Ta'ala, wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Jadi dalam Al-Quran Allah sebut sesungguhnya syaitan itu mereka itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar membantah, buat bantahan. Jadi bisik di situ perkataan layuhuna, mana syaitan itu juga menyampaikan wahyu kepada kawan-kawan mereka, kawan-kawan syaitan, supaya bantah kamu. Ya, saya cuba tengok juga komen-komen kalau ada. Kemudian dalam ayat yang saya bacakan tadi, Al-An'am 121, bermakna kalau ada sesiapa yang mendakwa mendapat wahyu, kemungkinan itu adalah wahyu daripada syaitan. Ini kita penggunaan perkataan itu, penggunaan perkataan dari segi bahasa itu boleh bermaksud bisikan ataupun wahyu, tetapi itu adalah waswas ataupun bisikan daripada syaitan, bukannya wahyu. Tapi Allah guna perkataan dalam Quran dari segi bahasa, makna dia wahyu. Kemudian yang kelima, Allah gunakan juga wahyu, menunjukkan perkataan wahyu itu menunjukkan Allah menyampaikan arahan kepada malaikat. Contohnya, idh yuhi rabbuka ilal malaikah anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat
sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Jadi yuhi rabbuka, Tuhan engkau mewahyukan. Tapi wahyu itu disampaikan kepada para malaikat, ilal malaikah. Ini penggunaan perkataan wahyu dari segi bahasa yang bermaksud tadilah ada message yang Allah sampaikan, yang maka ada disebutkan sebagai arahan, ada yang bentuk bisikan, ada yang bentuk ilham dan sebagainya. Jadi sebab kalau kita kata wahyu secara yang kita faham, kita kebanyakan sudah faham wahyu itu ada dari segi istilah. Dari segi istilah bermakna satu wahyu yang mana kebiasaan ataupun yang akan dapat adalah Nabi dan Rasul. Jadi bila kita nak memberikan kefahaman bahawa ada bentuk wahyu, wahyu dalam bentuk yang lain, maka itu adalah dari segi maksud bahasa perkataan wahyu. Okey, kebenaran berlakunya wahyu, memang wahyu itu berlaku dan dia sekejap saya mungkin saya terlepas punya. Jadi teknologi yang kita ada pada masa sekarang lebih memudahkan kita untuk memahami wahyu itu. Sebab pada zaman dahulu tidak ada alat-alat atau gadget teknologi yang ada seperti sekarang. Sekarang kita tidak pelik dengan penyampaian maklumat, berita dan sebagainya. Ada berita, dulu TV kan, ada TV, ada telefon, boleh berhubung antara seseorang dengan seorang yang lain dalam jarak yang jauh. Boleh sekejap saja sampai berita atau maklumat. Jadi sekarang kita boleh live, boleh message guna pelbagai apps untuk kita berhubung. Jadi itu lebih mudah ataupun lebih mudah kita boleh faham keadaan itu. Jadi yang ini 1400 tahun yang lampau. Dan memang orang tidak percaya. Tidak, orang-orang yang biasa tak percaya. Tidak mungkin boleh mereka terima akal untuk mereka kata boleh berlaku. Jadi dalam wahyu, dalam konteks wahyu ini, penurunan wahyu ini, dia berlaku ataupun pemindahan berita-berita itu dilakukan apa yang kita namakan sebagai riwayat. Sebagai riwayat. Nakal maksud disalin, dipindahkan. Perpindahan maklumat itu secara mutawatir. Jumpa lagi perkataan mutawatir, maknanya ramai sahabat yang merekodkannya. Generasi seterusnya tabi'in, mereka juga merakamkan peristiwa ataupun cerita itu daripada generasi yang mendahului mereka. Begitu juga tabi'in, tabi'ut tabi'in. Begitulah seterusnya sampailah kepada peringkat bawah. Tapi kita sekarang kita hanya menerima benda yang sudah siap, yang siap proses, sudah diproses siap. Jadi kita tak kaji ataupun kita tak tahu asal usul itu. Setiap ayat, setiap perkataan, setiap mereka semuanya ada kita kata sanadnya. Ada sanadnya yang mungkin tuan-tuan sekarang sudah sedang ada yang sudah mengambil sanad bacaan. Jadi itu asalnya ada sanad, bukan satu tetapi banyak
jalur sanad itu lalu atau melalui sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari wahyu itu memberikan kemuliaan kepada manusia bila menerima dan mengikut wahyu. Sebaliknya bila kita meninggalkan wahyu, kita akan menjadi hina, menjadi manusia ataupun makhluk yang hina bila kita meninggalkan wahyu. Jadi dalam Quran sendiri banyak ayat-ayat Quran yang mengatakan apa nama ni, kita akan kehidupan kita apa dangka, menjadi pincang, apa kita dibangkit dalam keadaan lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, sedangkan dulu aku boleh melihat. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fadzalikal yauma tunsa. Jadi Allah Ta'ala jawab, malaikat menjawab, apa itulah kerana telah datang kepada kamu ayat-ayat kami. Fanasita, lalu tapi engkau lupakannya. Jadi pada hari ini kamu dilupakan. Ini Allah sudah cerita yang akan berlaku pada hari akhirat nanti bila kita meninggalkan Quran di dunia ini, maka kita dibangkitkan dalam keadaan buta. Kemudian Rasulullah bukanlah orang yang pertama menerima wahyu. Rasulullah bukan orang pertama. Sebab kita pun tahu nabi-nabi terdahulu juga dapat wahyu. Nabi dan Rasul dulu dapat wahyu. Jadi kita tengok dalam surah An-Nisa sebagai contoh ayat 4, 163 hingga 164. Allah Ta'ala sebut, Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Ibrahim, ila Nuhin, wan nabiyyina min ba'dih. Wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat. Wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawuda zabura. Jadi Allah sebut, kami telah berwahyu kepada engkau sebagaimana kami telah wahyukan kepada Nabi Nuh, kepada nabi-nabi selepasnya, kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub dan cucu-cucunya, keturunannya. Nabi Isa, Ayyub, Yunus, Harun, Sulaiman, dan juga kami berikan Zabur kepada Nabi Daud. Jadi warusulan, Allah Ta'ala kata, warusulan qad qasasnahum alaika min qablu warusulan lam naqsushum alaik wa kallamallahu Musa taklima. Jadi ada yang rasul-rasul ini kami ceritakan kata Allah Ta'ala, dan ada yang tidak, kami tak ceritakan. Jadi bukan semua cerita pasal Nabi-Nabi dahulu. Ada yang cerita, ada yang tidak. Jadi itu adalah maknanya di dalam ayat itu Allah sudah sampaikan atau menurunkan wahyu kepada nabi-nabi dan rasul yang terdahulu sebelum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua saya boleh kata kebanyakan atau boleh hampir semua agama di dunia ini, terutama agama samawi, mereka bersetuju perkara itu. Tidak menjadi satu isu yang besar untuk mereka tidak percaya kepada wahyu. Cuma mungkinlah ada sebahagian mereka yang tidak percaya kepada Tuhan dan sebagainya, mungkin mereka yang pertikaikan adanya wahyu
Jadi bukan agama Islam sahaja, tetapi agama-agama yang lain juga ada isu-isu sebegitu. Kemudian wahyu Allah kepada malaikat, juga kita perlu lihat juga wahyu Allah kepada malaikat ada apa nama ni, Allah sampaikan kepada malaikat, tetapi apa apakah bentuk, macam mana Allah sampaikan itu. Jadi nas-nas menunjukkan, maksudnya ayat-ayat Quran ataupun hadis menunjukkan Allah bercakap dengan malaikat tanpa perantaraan dan mereka faham kalam Allah. Allah apa contohnya memberitahu kepada malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiqu dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Okey. Jadi ayat Quran yang saya tunjukkan itu mungkin kecil sikit lah, tapi tuan-tuan boleh lihat apa slide yang sudah saya kongsikan dekat Facebook. Saya dah upload, dan ayat Quran juga saya petik suratul Baqarah ayat 30, boleh lihatlah. Mungkin tuan-tuan pun dah hafal ayat ini. Wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun, dan ingatlah ketika berkata Tuhan engkau kepada malaikat, aku akan jadikan di bumi seorang khalifah. Jadi apa yang kita nak fokus di situ, Allah berkata, Allah berfirman, Allah berfirman kepada malaikat. Jadi ini adalah satu bentuk apa wahyu, dan ini adalah arahan daripada Allah Ta'ala ataupun bentuk komunikasi yang berlaku antara Allah dengan malaikat. Kemudian disebutkan isyarat ataupun wahyu kepada mereka. Idh yuhi rabbuka ilal malaika anni ma'akum fathabbitul ladhina amanu sa'ulqi fi qulubil ladhina kafaru ru'ba fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kulla banan. Jadi ini malaikat Allah wahyukan, Allah Ta'ala kata, ingatlah ketika mewahyukan Tuhan engkau kepada malaikat. Jadi di situ Allah perintahkan, Allah beritahu, beri satu isyarat kepada malaikat. Bagaimana bentuk sikit wallahu alam, kita pun tidak tahu apa bentuk percakapan atau bentuk isyarat itu bagaimana, wallahu alam, tidak dijelaskan dengan apa yang boleh kita gambarkan secara lebih maksudnya nampak itu, wallahu alam. Kemudian wahyu Allah wahyukan agar malaikat menjaga urusan dunia, fal muqassimati amra. Jadi malaikat muqassimat ni maknanya ada yang malaikat yang sudah ditugaskan, diberikan tugas-tugas yang tertentu. Jadi ada ulama kata muqassimat ni malaikat yang ada tugas-tugas tertentu, yang sudah diberikan tugas. Muqassimat dipanggil. Jadi maksudnya ada perantaraan ataupun ada mesej daripada Allah kepada malaikat, cuma kita tidak tahu bagaimana secara jelas bagaimana Allah sampaikan, tetapi disebut dalam Al-Quran, dalam hadis seperti itu. Ini contoh daripada hadis Nabi SAW yang ada juga dalam, saya ingat dalam apa modul tuan ada yang bahasa Melayu seperti ini daripada bahasa Arab, supaya nampak apa perkataan yang digunakan itu disebut. Dan idza aradallahu ta'ala ayuhi bil amri takallama bil wahyi. Bila Allah Ta'ala hendak wahyukan suatu perkara, maka apa nama ni, akhazatis samawati minhu
rajfah, bergegar, bergegar apa langit, bergetar langit-langit dengan getaran yang amat kuat kerana takut kepada Allah. Rajfah, khafan, kerana takut kepada Allah Ta'ala. Akan bergetar, langit bergetar. Fa'idha sami'a dhalika ahlus samawat sa'aku wa kharru lillahi sujjada. Jadi bila mereka mendengar, mereka mendengar penduduk langit mendengarnya. Penduduk langit maksudnya malaikat, antara malaikat. Bila mereka mendengarnya, mereka mereka jatuh sujud kepada Allah. Sa'aku wa kharru lillahi sujjada. Kata sa'aku ni maknanya jatuh, mana sujud, jatuh tunduk sujud kepada Allah Ta'ala. Fayakunu awal man yarfa ra'sahu Jibril. Fayukallimuhullah min wahyihi bima arada. Summa yamuru Jibril alal malaika. Jadi makhluk yang pertama yang akan angkat kepala ialah Jibril. Fayukallimuhullah. Lalu Allah bercakap dengannya apa yang Allah nak. Kemudian Jibril berlalu membawa urusan, dan setiap kali melalui langit, malaikat bertanya kepadanya, apa yang Tuhan kami berkata, wahai Jibril? Maka Jibril kata, Allah berkata yang benar dan dia maha tinggi, dia maha tinggi, lagi berkuasa. Lalu mereka semua berkata seperti kata-kata Jibril. Dan Jibril menyelesaikan tugas wahyu mengikut apa yang diarahkan kepada Allah Ta'ala. Ini hadis riwayat Imam Tabrani. Dalam modul kita tidak disebut, cuma disebut diriwayatkan oleh Nawas bin Sam'an. Nawas bin Sam'an, tapi ada dalam riwayat At-Tabrani, Imam At-Tabrani. Bagaimana untuk menggambarkan keadaan malaikat menerima sesuatu arahan daripada Allah Ta'ala. Okey, ini ringkasannya bentuk wahyu Allah kepada Rasul. Bagaimana bentuknya? Yang pertama, secara direct, tanpa perantaraan. Yang kedua, dengan perantaraan Jibril alaihi salam. Sebab Jibril itu memang digelar Ar-Ruhul Amin, yang amanah, dia penyampai kepada membawa satu amanah yang perlu disampaikan. Jadi itu yang peranan orang yang membawa amanah, berita, satu mesej, pesanan dan sebagainya. Dia tak boleh nak ubah apa-apa, dia sampaikan apa yang dipesan. Jadi kita boleh lihatlah wahyu Allah kepada Rasul. Saya ringkaskan. Okay, sebelum tu saya tengok ada bunyi, ada apa pesanan. Okey, jadi saya kembali kepada slide. Wahyu Allah kepada Rasul ada, saya kata tadi, dua bentuk, tanpa perantaraan dan melalui perantaraan Jibril. Maka kita lihat kalau tanpa perantaraan, dia boleh datang dalam bentuk mimpi yang benar, dalam bentuk mimpi. Dan ini biasanya adalah persediaan awal sebelum
wahyu. Kalau dalam kisah Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Nabi dapat yang bentuk wahyu dalam bentuk mimpi. Ada mimpi itu ru'ya as-sadiqah, ru'ya as-salihah, ru'ya as-salihah fil manam. Disebut ru'ya as-salihah fil manam. Mimpi dalam pandangan yang bagus, yang baik, yang betul dalam mimpi. Jadi walaupun dianggap sebagai wahyu, tetapi tidak ada dalam Quran. Dia tidak dimasukkan. Maknanya mesej yang Nabi dapat itu tidaklah, walaupun dianggap wahyu, tetapi tidaklah dimasukkan dalam Quran. Yang kita baca sekarang tidak dimasukkan, tidak dianggap sebagai sebagai Quran yang dimuktamadkan. Kemudian tanpa perantaraan, ada juga dalam bentuk memang percakapan berlaku. Contohnya Nabi Musa alaihissalam. Wa kallamallahu Musa taklima. Jadi itu tanpa perantaraan. Jadi kita pun boleh lihat apa kesan dan akibatnya bila malaikat bila Allah Taala bercakap dengan Nabi Musa alaihissalam. Banyak kali terpelanting ataupun tersungkur kerana tidak dapat menanggung beratnya amanah tersebut. Kemudian percakapan pada malam Isra dan Mi'raj dikatakan berlaku bagi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila di Mi'rajkan berlaku percakapan di sana. Wallahu alam bagaimana keadaan terbentuknya, wallahu alam. Tetapi ini ada dianggap tanpa perantaraan, mana direct. Yang kedua, melalui perantaraan Jibril. Cuma ada yang membahagikan perantaraan Jibril ini satu dalam bentuk jaringan loceng. Wallahu alam bagaimana jaringan itu, bagaimana bunyi dan sebagainya. Adakah bunyi macam telefon, macam telefon kita, bunyi berdering juga, bunyi seperti WhatsApp ke, tapi tidaklah macam itu. Cuma dinyatakan sebegitu. Kalau bunyi macam telefon tidaklah berat, tapi kita akan lihat nanti bagaimana beratnya Nabi menanggung sesuatu wahyu itu, berterima wahyu begitu berat. Yang kedua, dalam bentuk Jibril menyerupai seseorang, seorang lelaki, dan ini amat mudah bagi Nabi untuk menerima bentuk sebegitu. Dalam catatan yang lain, kalau saya boleh tunjukkan, mungkin ini lebih baik lagi lah. Ada kalau perantaraan ada loceng jelmaan manusia dalam bentuk yang asal. Malaikat Jibril itu dalam bentuknya yang asal. Tadi tidak ada, cuma tadi disebut dalam bentuk jelmaan atau bentuk seorang lelaki. Yang bentuk yang asal pernah juga digambarkan dalam hadis begitu besar. Jibril itu memenuhi ufuk pandangan, memenuhi pandangan mata, memenuhi bumi dan langit. Tuan-tuan boleh rujuklah dekat kitab-kitab hadis yang menceritakan. Kemudian bunyi dengungan lebah ataupun ada yang tadi bunyi loceng, ada juga bentuk dengungan lebah berdengung. Pernah tengok lebah kan? Jadi kalau tak pernah, boleh Google cari video bagaimana dengungan bunyi lebah itu. Kemudian kalau tanpa perantaraan, mimpi yang benar dan dari belakang tabir. Itu pembahagian boleh sebagai untuk maklumat sajalah. Kemudian
ini ru'yah salihah fil manam, disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apa kata, ini Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, fa'an Aisyah radhiyallahu anha qalat awwalu ma budi'a bihi sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya salihah fin naumi fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falakis subhi. Kata Aisyah, yang pertama Nabi jelas ataupun terima adalah ru'ya salihah, mimpi, pandangan yang baik dalam mimpi, dalam tidur. Dia tidak melihat melainkan datang seperti cahaya waktu subuh. Ini ada disebut melainkan seperti keheningan subuh. Jadi itu hadis yang panjang, tapi saya nak beritahu ada di situ disebutkan datangnya seperti itu. Kemudian malaikat ataupun malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasul dalam bentuk disebutkan tadi beringan loceng dan satu lagi menyerupai lelaki. Jadi sama yang bentuk asal itu mungkin dalam bentuk yang lain lah, dalam bentuk boleh kita cari sumber lain lah. Tapi di sini disampaikan dua bentuk saja. Pertama, deringan loceng, bunyinya sangat kuat. Seluruh panca indera memberi tumpuan. Ini maksud kuat ini bagi Nabi SAW. Jadi para sahabat tidak mengetahui, tidak mendengar. Jadi Nabi yang merasainya. Tetapi bagaimana kita tahu? Berdasarkan apa Nabi cerita. Nabi ceritakan. Jadi sahabat tidak mendengar, tidak adalah bunyi macam loceng, fire drill ataupun bunyi loceng kecemasan itu. Jadi yang kedua menyerupai seseorang. Itu ringan bagi Nabi. Kita lihat Aisyah radhiyallahu mengatakan bahawa ini disebut dalam nak menggambarkan keadaan itu, bahawa Haris bin Hisham radhiyallahu anhu dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah kaifa ya'tikal wahy, bagaimana datangnya wahyu kepada engkau wahai Rasulullah? Maka kata Nabi, ahyanan ya'tini misla salatil jaras, kadang-kadang datang kepada aku seperti deringan loceng, al-jaras. Wa huwa asyaddu alayya, maka itu adalah berat bagiku, berat bagiku. Fayafsimu anni wa qad wa'itu anhu ma qala. Jadi Nabi mengatakan dalam dia datang itu sangat berat, menyebabkan aku berpeluh, tetapi aku memahami dan mengingatinya. Fayafsimu anni wa qad, dia sampai menyebabkan Nabi berpeluh, tetapi Nabi dapat menangkap atau menerima, mengingat apa yang disampaikan itu. Wa ahyanan, kadang-kadang yatamassal li al-malik, kadang-kadang menyerupai kepada aku seorang malaikat itu dengan seseorang rajulan, seorang lelaki. Fayukallimuni fa'iya ma yakulu, lalu malaikat itu bercakap denganku dan aku faham apa dan ingat, boleh tangkap, boleh ingat apa yang dikatakan itu. Jadi itu yang disebutkan bentuk-bentuk dua bentuk tadi yang
datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari malaikat. Okey, sebagai rumusan, teknologi masa kini dapat bantu kita untuk fahami kebenaran berlakunya wahyu. Ya, memang kita lebih mudah fahamlah dengan adanya teknologi. Pada hari ini kita lebih mudah untuk faham keadaan bagaimana boleh mesej itu dapat dipindahkan dengan cepat, tersebar dengan cepat. Kita faham. Dulu memang tak mudah untuk diterima, tak boleh. Kemudian susun atur wahyu amat kemas. Susun aturnya maksudnya bagaimana wahyu itu diberikan ataupun diuruskan oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan daripada Allah, malaikat sampailah kepada Rasul. Kemudian Rasul adalah manusia terpilih yang menerima amanah daripada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita sebagai manusia biasa, kita tidak ada terima wahyu, tidak ada lagi wahyu. Kalau ada yang mendakwa wahyu, saya boleh kata itu adalah bisikan daripada syaitan. Tapi kalau bentuk ilham dan sebagainya, ilham, intuisi, idea dan sebagainya, itu boleh berlaku dengan bentuk fikiran dalam bentuk ilham, maka itu boleh berlaku, tapi bukanlah dianggap sebagai wahyu. Okey, latihan boleh buat, saya tak pasti sama ada latihan yang lain ataupun hanya menggunakan soalan-soalan yang sudah terdapat dalam modul tuan-tuan itu. Jadi dalam modul itu disebutkan makna wahyu dan dalilnya. Apa makna wahyu, apa dalilnya. Kemudian kebenaran berlakunya wahyu. Jelaskan kebenaran berlakunya wahyu. Yang tadi huraikan 3 makna wahyu. 3 makna wahyu. Apa? Yang ketiga, terangkan bentuk wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan boleh rujuk modul untuk menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. Okey. Jadi itu sahaja topik yang kedua, iaitu wahyu. Okey, jadi saya tanpa buang masa, saya terus masuk ke topik yang ketiga. Topik yang ketiga iaitu nuzul Al-Quran. Okay, saya sambil itu saya tengok komen-komen yang kalau ada yang berkaitan modul page 9. Okey, jadi saya teruskan topik yang ke-9 iaitu nuzul Al-Quran. Okey, yang ini saya akan kongsikan slide selepas kelas, insya-Allah. Selepas kelas nanti saya akan kongsikan. Okey, slide ini saya ingat tidaklah tajuk ini tidaklah berat sangat sebab tuan-tuan saya percaya sudah biasa mendengar ataupun bahkan menyambut nuzul Al-Quran. Sambut dengan dapat cuti. Setengah negeri mendapat cuti untuk menyambut hari nuzul Al-Quran. Walaupun sebenarnya ulama berbeza pendapat bilakah berlakunya
nuzul Al-Quran. Bila berlaku sebenarnya, dan yang disambut itu nuzul yang mana satu. Sifat nuzul Quran ini dia berlangsung selama 22 tahun lebih. Mungkin yang dimaksudkan nuzul itu, nuzul yang kita sambut itu ialah Al-Quran yang kali pertama ataupun yang pertama itu turun. Itu mungkinlah. Okey, jadi saya teruskan. Saya cuba lihat komen-komen, kalau sebab saya tak pasti yang saya nampak ini di awal ke yang di akhir. Saya tak pasti, jadi tak apa, saya teruskan. Wahyu ataupun nuzul Al-Quran, saya harap tuan-tuan dapat melihat slide saya ini. Topik yang ketiga, nuzul Al-Quran. Jadi dalam topik ini kita akan lihat nuzul Quran di bulan Ramadan, nuzul ke Baitul Izzah, nuzul secara tadarruj dan hikmahnya. Hikmah secara tadarruj. Apa makna tadarruj? Itu nanti kita tengok. Okay, jadi kita akan cuba untuk menjelaskan, bila kita melalui kursus atau topik ini, kita boleh menjelaskan peringkat-peringkat penurunan wahyu. Itu baru kita boleh faham macam mana sebenarnya wahyu turun, dan sebenarnya rupanya ada beberapa bentuk wahyu, yang beberapa bentuk penurunan Al-Quran. Kemudian kita akan dapat menghuraikan hikmah penurunan Quran di Lauh Mahfuz. Quran turun daripada Allah ke Lauh Mahfuz, ada kalau ke Baitul di Sama'id Dunya, di langit dunia, Baitul Izzah di langit dunia. Kemudian dari langit dunia itu turunlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah juga pun sampaikan kepada kita. Jadi dalam modul ini juga kita akan lihat hikmahnya secara turun penurunan Quran itu secara berperingkat-peringkat. Sebenarnya ada dua hikmah ataupun dua kategori. So turun secara sekaligus pun ada hikmah, turun secara sikit-sikit itu pun ada hikmah. Jadi Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Dan penurunannya adalah berlainan dengan kitab samawi yang terdahulu. Dia berbeza. Disebutkan berdasarkan, kenapa dikatakan berbeza? Sebab difahami berdasarkan ayat Quran. Allah Ta'ala sebut, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً. Berkatalah orang-orang kafir, kenapa Quran itu tidak diturunkan kepada Muhammad secara sekaligus? Ini Allah rakamkan perkataan orang kafir. Jadi mereka kata, kenapa Quran tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Jadi apa makna? Makna kata-kata itu ialah, maknanya dia sudah ada, mereka ni sudah ada persepsi. Persepsi, tak tahu persepsi ke stigma ke apa, tapi mereka faham berdasarkan kemungkinan saja. Kemungkinan mereka sudah ada persepsi kitab-kitab terdahulu turun secara sekaligus. Sebenarnya sudah lengkap. Jadi oleh kerana itu mereka kata, kenapa tak turun Quran itu sekaligus, jumlatan wahidah. Jadi ini para ulama membuat andaian ataupun membuat rumusan di situ,
mereka anggap ini berbeza Quran dengan kitab-kitab yang lain. Penurunan Al-Quran adalah secara berperingkat atau tadarus. Antara hikmahnya ialah merawat pelbagai penyakit yang dihadapi oleh masyarakat pada waktu itu. Jadi nak merawat kepercayaan ataupun keyakinan ataupun kita kata pemikiran ataupun sudah jadi sebati dalam hidup manusia, dia berhidup berzaman berapa berpuluh tahun, beratus tahun hidup sebegitu nak mengubah perlu kepada masa. Masa itu satu alat. Ada pepatah Arab dia sebut masa itu atau al-waktu itu adalah salah satu rawatan, satu ubat untuk merawat. Perkara masa itu diperlukan juga masa. Yang kedua, beransur dalam penurunan Al-Quran adalah rahmat Allah Ta'ala. Rahmat daripada Allah. Ini beransur-ansur. Jadi, tidaklah contohnya bila Allah turunkan sesuatu arahan, suatu perintah. Kalau turun sekaligus, jadi kena buat semua sekali lah. Jadi, kalau turun berperingkat-peringkat, mana kita boleh buat sikit-sikit berdasarkan apa yang Allah perintahkan. Jadi, kalau turun sekaligus, maka kita mungkin rasa, bukan mungkinlah, kita akan rasa terbeban dengan banyaknya. Kalau kita buat assignment sekaligus, rasa terbeban. Tapi kalau buat sikit-sikit, ada topik satu dulu, dua dulu, dan tiga. Jadi dia tidaklah rasa sangat, tidak terasa sangat bebanan itu. Kalau bayar tiba-tiba kena bayar 3 bulan, bayar rumah, bayar kereta. Jadi dia memang akan rasa terbeban. Sebab sebelum ni tak bayar. Jadi itu yang jadi rasa terbeban. Tapi mana kena buat pelan pembayaran secara beransur-ansur. Baru rasa kurang sedikit lah. Tapi kena bayar juga. Kemudian yang ketiga, akal lebih faham dengan mendalam bila mempelajari sesuatu secara beransur-ansur. Jadi akal kita akan lebih mudah, kita step by step, kita ikut apa stepnya, levelnya, baru kita boleh memahami sesuatu. Kadang-kadang ada benda yang kita tak boleh faham. Tahun ni tak faham. Tahun depan mungkin kita akan faham. Dia perlu masa, perlu dia punya kematangan itu lambat sedikit. Kadang-kadang tak capai. Akal kita belum dapat memahami, mencapainya. Jadi tuan-tuan mungkin ada tak pernah rasa kebegituan. Tahun lepas belum tak faham lagi, tapi tahun ni dah boleh faham. Jadi itu proses kematangan akal kita. Kemudian Allah turunkan wahyu Al-Quran itu secara berperingkat. Slide ni mungkin dia sepatutnya dia dari atas ke bawah, tapi tak mengapalah. Sebab nuzul itu belum, bila turun, kita maksudkan turun ini dari Allah kepada manusia. Ini kalau kita berbahaskan dari sudut ilmu kalam, ada lain sikit lah. Maksud turun itu adakah turun dari atas ke bawah. Itu tak. Ini bukan kita nak bincang di sini, tetapi saya cuma nak, kalau nak faham secara mudah, dia sepatutnya dari atas ke bawah lah. Tapi tak apa, kita tengok dia punya langkah ataupun step itu dari Allah, kemudian Lauh Mahfuz, kemudian Baitul Izzah, kemudian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berlainan yang saya sebutkan tadi, waqala alladziina kafaru laula nuzila alaihi alquranu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Jadi Allah Taala kata
bila orang-orang kafir mengatakan kenapa tidak diturunkan kepada Muhammad itu, kenapa tidak turun sekaligus jumlatan wahidah. Kita panggil kata jumlah wahidah. Maknanya sekaligus. Jadi Allah Ta'ala kata demikianlah untuk kami meneguhkan hatinya dan kami membacanya secara tartil, membacakannya secara tartil. Okay, jadi Quran memakan masa hampir atau lebih kurang 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ada sarjana ataupun ulama yang mengatakan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ada yang kata mudah 23 tahun, ada yang kata 22 tahun. Itu perkiraan masing-masing. Tetapi kita boleh pecahkan, kalau nak pecahkan 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Kemudian nuzul Quran di bulan Ramadan, di bulan Ramadan. Sebab ini yang kita sambut, kita sambut sampai kita cuti, diberi cuti. Kita nak faham apa maksud nuzul Quran di bulan Ramadan. Dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit sedunia. Jadi maksud antara ulama jelaskan ialah turun Al-Quran di bulan Ramadan ialah dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Jadi dari Allah, dari Lauh Mahfuz itu ke Baitul Izzah, semakin dekat kepada manusia di langit dunia. Langit dunia di mana? Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Allah Ta'ala saja yang tahu, tidak ada manusia yang pernah jumpa ataupun menemui sama di ISS ke di mana, wallahu alam, mana langit dunia itu, di mana sebenarnya apa Baitul Izzah berlaku pada satu malam di bulan Ramadan. Ini yang sepakat mana kata berlaku pada satu malam, kemudian diturun ke Baitul Izzah. Jadi ia berdasarkan ayat-ayat Quran sendiri yang menyatakan syahr salah satu antaranya ialah Allah Ta'ala sebut syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi disebut secara jelas syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Itu jelas, maknanya kita boleh faham. Allah sebut secara direct bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Kemudian malam itu adalah malam yang diberkati. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Lailah mubarakah, malam yang diberkati. Masih guna perkataan anzalnahu. Kalau kita belajar bahasa Arab dari segi aspek penggunaan perkataan unzila tadi, unzila fihi al-Quran, kemudian anzalnahu, dia adalah maksud yang sama, maknanya diturunkan sekaligus ataupun sekali itu. Inna, dalam ayat yang lain, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Jadi saya tengok masa sebelum saya terlupa. Masa 9:30, hampir 9:30. Jadi saya kena kontrol masa. Jadi turunnya ayat itu juga menyebutkan diturunkannya, sebenarnya kami menurunkannya, iaitu Al-Quran pada malam Qadar. Malam Qadar. Jadi dia kita rangkumkan sekali, malam Qadar itu adalah malam yang diberkati. Malam itu adalah malam di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan. Jadi itu ayat itu terpisah-pisah tetapi disekalikan dari sudut dia membincangkan perkara yang sama. Kemudian dari Baitul Izzah ke
daripada apa diturunkan, ini kita lihat dari sudut penurunan ke Baitul Izzah. Jadi perbezaan perkataan, penggunaan perkataan, kita boleh tengok bagaimana dalam ayat-ayat yang saya bacakan tadi, di 3 ayat tadi, unzila, dengan perkataan nazala ada perbezaan. Nazala dengan nazala berbeza. Unzila dan tanzil juga berbeza. 3 ayat tadi menunjukkan Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah itu berlaku pada satu malam dan dia sekaligus, ulama kebanyakan ulama kata begitu, sekaligus. Berdasarkan tadi antara hujah-hujah itulah ayat-ayat Quran sendiri menggunakan perkataan unzila ataupun nazala, dan berdasarkan penggunaan perkataan unzila yang bermaksud turun sekaligus. Berbeza kalau perkataan tanzil dari perkataan nazzala yunazilu tanzilan, dia banyak kali penurunan itu. Jadi itu yang pertama. Dan kenapa apa hikmah bila turun sekaligus? Di antaranya ulama kata ia adalah untuk mengagung, membesar dan memuliakan Al-Quran itu. Memuliakan Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, memuliakan penerima Al-Quran, iaitu Rasulullah dan juga umat manusia sebagai makhluk menerima Al-Quran. Ini satu kemuliaan bagi manusia, sepatutnya mereka merasa mulia. Kemudian kata-kata Imam Suyuti, rahsia penurunan Al-Quran sekaligus di langit dunia adalah untuk membesarkan Al-Quran dan penerima Al-Quran itu sendiri. Dengan memberitahu kepada penduduk langit yang 7 bahawa ini adalah kitab terakhir diturunkan kepada Rasul terakhir dan umat yang termulia, yang kami hampirkan Al-Quran kepada mereka untuk diturunkan ke atas mereka. Ini satu kemuliaan. Allah hampirkan, Allah turunkan sekaligus kepada manusia, kepada dekat dengan bumi, ataupun kepada di bumi lah, di langit dunia, di dunia ini, dan itu ada satu kemuliaan. Jadi betapa Al-Quran dimuliakan oleh penduduk langit, maka kita perlu muliakan dan agungkannya dalam kehidupan kita ini sebagai iktibar atau pengajaran kepada kita. Maknanya Allah turunkan kepada kita untuk memuliakan kita, maka janganlah kita pula yang mengabaikannya. Okey. Nuzul secara tadarus. Ini yang kedua, step yang kedua ataupun peringkat satu bahagian yang kedua ialah secara tadarus. Yang ini daripada Baitul Izzah di langit dunia, fi sama'id dunia, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia mengikut peristiwa, kejadian, persoalan, ada kemusykilan atau persoalan yang ditanya ataupun ada tujuan yang ingin disampaikan, turun berperingkat-peringkat, dan ia memakan masa hampir 23 tahun. Jadi kalau kita lihat penggunaan perkataan tanzil, contohnya surah Syu'ara ayat 192, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Kalau kita lihat dalam ayat itu ataupun dalam ayat cukup 102 ayat itu pun sudah cukup, kita nak lihat perkataan itu. Tapi terjemahan dalam slide saya ini adalah sampai 195, ayat 195. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh
Rabbil alamin, Tuhan alam semesta. Tuhan sekalian alam. Tuhan bukan alam semesta alam. Tuhan sekalian alam. Sesungguhnya dia diturunkan oleh Tuhan sekalian alam. Tanzil, perkataan tanzil itu. Dia maksudnya sudah berbeza perkataan itu. Nazala bihi ruhul amin, diturunkan oleh ar-ruh al-amin, Jibril alaihissalam. Jadi perkataan tanzil itu yang kita mahu fokuskan, menunjukkan dia turun banyak kali. Banyak kali ya. Kemudian selain daripada itu, suratul Baqarah Allah sebut wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Jadi perkataan yang ingin kita fokuskan ialah wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna. Perkataan nazzalna. Jadi perkataan apa kami turunkan, apa yang telah kami turunkan. Nazzalna. Sebenarnya kalau kita belajar bahasa Arab, kalau fi'il tu dia ada tasydid, sabdu. Dalam ilmu tajwid kita panggil tasydid ataupun sabdu. Itu menunjukkan kalau dia adalah fi'il, perbuatan, verb, maka ia adalah perbuatan yang dilakukan berulang kali. Contohnya sabbaha, telah bertasbih. Bertasbih maksudnya banyak kali dia tasbih. Bukan sekali, itu saja. Yusabbihu, tasbih juga. Cuma ini past tense dengan present tense. Bezanya. Tapi juga banyak kali, berulang kali. Sabbaha, kabbara, apa fa'ala, karama. Maknanya kalau ada tasydid bermakna itu berulang kali. Sesuatu perbuatan itu dilakukan. Kemudian dalam surah Al-Isra, wa Qur'anan farraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dan kami jadikan penurunan Quran secara beransur-ansur untuk memudahkan kamu, wahai Muhammad, mengajar manusia secara berperingkat-peringkat. Dan kami turunkannya mengikut kejadian dan peristiwa. Jadi disebutkan wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkannya beberapa kali atau beberapa penurunan. Cuma diterjemahkan mengikut kejadian dan peristiwa. Ini terjemahan. Terjemahan sudah memasukkan unsur tafsiran. Bukan dia literal secara harfiah. Dia bukan. Ini tengok pada terjemahan lain. Saya ingat ini terjemahan pimpinan Ar-Rahman. Kalau tengok terjemahan lain, mungkin dia akan lain terjemahannya. Tuan-tuan boleh, kalau boleh bahasa Inggeris, tengok terjemahan bahasa Inggeris. Senang kita nak melihat perbezaan terjemahan ayat-ayat Quran. Sebab terjemahan Inggeris lagi banyak banyak penulisnya. Ramai penulis ataupun banyak, boleh kita pilih lihat perbezaan terjemahan. Kalau bahasa Melayu tidak banyak. Bahasa Indonesia adalah beberapa. Jadi itu pun boleh kita nilaikan, lihat perbezaan terjemahan. Jadi terjemahan itu sudah ada tafsiran, huraian, walaupun ringkas, supaya menepati maksud yang sebenar. Kalau kita terjemah patah demi patah, dia tidak dapat memberi makna yang tepat. Kadang-kadang tidak memberi makna yang tepat. Okey, jadi ini satu persoalan dari seorang saya tengok apa
saya tengok apa nama ni, masa sebelum saya terlanggar masa tu. Okey, jadi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Atiyah bertanya kepada hatiku, bertanya kepadanya. Dia kata Atiyah. Dia kata hatiku tertanya-tanya tentang firman Allah, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Jadi Atiyah kata, aku ni tertanya-tanya, hati aku ni tertanya-tanya. Ada ayat Quran kata Syahrul Ramadan, bulan Ramadan diturunkan Quran. Dan juga ada ayat inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sedangkan dia kata Al-Quran juga diturunkan pada bulan Syawal, bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar dan lain-lain lah. Ada bulan-bulan lain pun turun juga, bukan, sedangkan Quran pula sebut Syahrul Ramadan, bulan Ramadan diturunkan Quran. Dia tanya kepada Ibnu Abbas. Jadi kenapa dia tanya, mana dia nak mendapatkan jawapan. Lalu Ibnu Abbas menjawab, sesungguhnya Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, iaitu malam Lailatul Qadar secara sekaligus. Tetapi ia juga turun secara berperingkat sepanjang bulan dan hari. Jadi yang itu dikata Syahrul Ramadan pada bulan malam Lailatul Qadar itu sekaligus, kata Ibn Abbas. Yang itu sekaligus. Tetapi yang lain-lain mana pada dua peringkat lah. Yang kedua, peringkat kedua dia sepanjang bulan. Maknanya bulan-bulan yang lain, hari-hari yang lain, tahun-tahun yang lain turun. Ini mungkin kita pun tak terfikir soalan itu. Tetapi orang terdahulu mereka baca dan otak mereka, sel-sel otak mereka bergerak, berjalan, menyebabkan timbul pertanyaan sebegitu, dan akhirnya ada jawapan daripada Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi yang paling mahir tentang Al-Quran. Yang seterusnya kita akan lihat hikmah. Saya cuba habiskan. InsyaAllah saya rasa boleh sempat habiskan. Kita habiskan tajuk yang ketiga ini. Masa tinggal hampir 15 minit. Saya cuba stop sebelum ataupun pukul 10 lah. Jadi hikmah. Yang tadi hikmah secara turunnya secara sekaligus, yang ini secara berperingkat-peringkat. Tadarruj maknanya sikit-sikit, step by step, berperingkat-peringkat. Antaranya adalah untuk mengukuhkan pendirian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi cabaran dakwah. Okey, jadi ini bagusnya, maksudnya memakan masa yang selama 22 tahun lebih dalam berdakwah, sudah pasti banyak ujian cabaran yang datang. Maka bila Nabi hadapi sesuatu keadaan, Allah turunkan wahyu, dapat mesej daripada Allah, maka itu akan menguatkan hati Nabi. Ada dorongan, ada galakan, ada perangsang. Antaranya lagi menerangkan, Allah terangkan Nabi bahawa Nabi-Nabi terdahulu juga didustai dan dikeji dalam menjalankan tanggungjawab, tetapi mereka sabar. Ini Allah beritahu. Jadi itu kan dapat memberikan kita kata satu terapi, satu tasliyah mana kegembiraan, satu yang berbentuk hiburan ataupun terapi lah, lebih tepat kataan. Maknanya Nabi dulu
rasul-rasul terdahulu juga hadapi cabaran. Jadi sentiasa ada ingatan ataupun ayat-ayat Quran turun, itu akan memberitahu bahawa Nabi diperhatikan, dipantau, dilihat, dimonitor oleh Allah Ta'ala. Firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 33, 34, apa yang Allah Ta'ala sebut. Ayat 33, Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun wa laqad kuzzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzzibu wa udhu hatta atahum nasruna. Jadi ini yang saya sebutkan tadilah pasal apa mereka yang terdahulu juga diduga, diuji, dihadapi cabaran, fasabaru, tetapi mereka itu sabar. Sabar. Jadi ini kan mengukuhkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya lagi untuk memudahkan jadi memudahkan hafaz dan faham. Faham dan hafaz Al-Quran sudah tentulah. Kalau ini peringkat dari segi pembelajaran, dia perlu kepada beberapa pecahan unit dan sebagainya, step by step, ada levelnya. Jadi itu akan mudahkan faham dan juga hafal. Kata sebagai contoh kita lihat Abu Nadrah kata Abu Sa'id mengajar kami Al-Quran 5 ayat pada waktu pagi, 5 ayat pada waktu petang dan memberitahu bahawa Jibril membawa turun ayat Al-Quran 5 ayat, 5 ayat. Kata Khalid bin Dinar, Abu Aliyah kata kepada kami, belajarlah Quran 5 ayat, 5 ayat kerana Rasulullah mengambilnya dari Jibril 5. Jadi bukanlah maksudnya memang Allah Ta'ala turunkan 5 ayat, 5 ayat. Tetapi yang nak diberitahu ialah itu yang berlaku dari beberapa bentuk pengajaran. Ambil 5 ayat ataupun 4 ayat, mana jumlah yang sedikit diproses pembelajaran. Berlaku begitu, proses pembelajaran berlaku, maknanya diambil sedikit. Jadi bukan ada, sebab ada yang bertanya bila baca riwayat-riwayat ini, mereka bertanya betul ke turun maknanya 5 ayat tak, sebab Fatihah pun 7 ayat. Jadi ini kadar itu setakat yang diketahui oleh mungkin pencerita itu, ataupun mereka mengatakan dalam bentuk secara umum, bukan semestinya 5 ayat. Ayat kadang turun 1 ayat, kadang turun banyak jumlahnya. Jadi ini nak beritahu adalah dari segi proses pembelajaran. Kemudian beransur-ansur dalam perundangan Islam. Beransur-ansur itu adalah penting dari segi syariat perundangan. Jadi contohnya didahulukan, diutamakan pada peringkat awal dari segi kepercayaan. Penekanan adalah kepada keimanan, kepercayaan, keyakinan kepada Allah, malaikat, rasul, syurga, neraka, dosa, pahala dan sebagainya. Jadi akidah itu ditekankan pada peringkat awal. Ini juga beransur-ansur. Kemudian dia contoh nak mengharamkan arak, melalui 2, 3, 4 ayat untuk mengharamkan arak secara total.
dia melalui proses, bukan terus turun ayat mengatakan haram. Apa ayat innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Itu sebenarnya ayat yang dah step yang keempat. Sebelum itu turun ayat-ayat yang mengatakan keburukan arak itu. Jadi sampailah baru yang keempat barulah turun diharamkan. Ini maksudnya beransur-ansur. Kalau dalam kes yang lain, contohnya muamalat, di Makkah turun perkara-perkara usul pokok, perkara pokok dahulu. Tetapi apa uraiannya ataupun detail pecah-pecahnya peringkat Madinah baru dijelaskan ataupun diturunkan berkaitan dengan cabang-cabang pecahan-pecahan yang lebih mengikut step. Contohnya hukum hakam perkahwinan dahulu, kemudian barulah hukum hakam perceraian, berkait hadana, berkait dengan talak dan sebagainya. Jadi itu adalah proses dalam perundangan ataupun pensyariatan Islam. Kemudian itu juga adalah satu hujah yang kuat bahawa Al-Quran adalah firman ataupun betul-betul daripada Allah Ta'ala. Bila dia, ini hikmah, maksudnya bila Quran turun secara berperingkat-peringkat, ini maknanya Rasulullah itu adalah benar. Dia hanya menyampaikan. Itu Quran itu ada benar daripada Allah Ta'ala. Nabi hanya menyampaikan sahaja. Jadi sebab bila apa nama ni, dia melalui proses itu, Nabi sentiasa mendapat wahyu, mendapat mesej daripada Allah Ta'ala. Mana Allah sentiasa monitor Nabi, sentiasa sampaikan apa yang patut disampaikan sehinggalah selesai, sehingga sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Mana sempurna agama itu. Sehingga sempurna dan tidak ada lagi syariat baru, tidak ada lagi. Memang sudah sempurna. Jadi walaupun tempoh penyusunan atau penurunan Al-Quran itu 23 tahun, tetapi bila dirangkumkan sekali, maka dia Quran itu didapati susunan rangkaiannya, untaian rangkai katanya amat kita kata tepat sekali. Walaupun turun dalam tempoh 23 tahun, tetapi semacam itu satu yang amat tidak ada pecanggahan, susunannya indah, elok sekali, tidak ada kecacatan. Jadi itu adalah hanya Allah Ta'ala saja mampu, manusia tidak mampu melakukannya. Okey. Jadi sebagai rumusan, tuan-tuan boleh lihatlah, boleh baca rumusannya. Nuzul Al-Quran itu ada banyak hikmah dan proses penurunan juga nuzul itu diperhalusi oleh para ulama. Maka mereka mengkaji pada setiap peringkat. Setiap peringkat penurunan Quran bermula di Lauh Mahfuz, kemudian ke Baitul Izzah dan akhirnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Rasulullah itu cerita lama, cerita lain. Dari Rasulullah sampai kepada kita itu cerita lain. Kita akan lihat sejarah Quran. Kemudian hasil dari kajian ini menambahkan lagi keimanan betapa Al-Quran adalah kalamullah yang terpelihara dari dulu sampailah sekarang. Jadi penjagaan Quran perlu kita ambil pengajaran oleh setiap orang Islam, setiap Muslim. Mereka wajib baca, kaji, hafaz, faham dan mengamalkan ajaran Al-Quran. Setelah
kita mengetahui proses itu, maka kita menghargai Al-Quran itu, Al-Quran yang datang. Kemudian ini latihan, tuan-tuan boleh lihat dalam modul. Saya serahkanlah kepada tuan-tuan untuk membuatnya. Okey, jadi sebelum berakhirnya, saya lihat dahulu jika ada sebarang komen-komen yang perlu saya ataupun kemusykilan persoalan. Ada beberapa minit lagi, lebih kurang 5 minit lagi saya akan sedia untuk menjawab dan sebagainya lah, berkongsi. Okey, jadi slide saya akan masukkan sebentar lagi. Jadi jika tidak ada, okey, slide dan juga modul sudah dimasukkan. Okay, jadi sebelum saya menutup tutorial ini, saya ingin memaklumkan bahawa pada perjumpaan akan datang kita akan masuk ke topik yang keempat, iaitu ayat yang pertama dan terakhir diturunkan. Okey, jadi saya ucapkan sebelum mengundur diri, saya ucapkan terima kasih di atas perhatian dan penyertaan dan perhatian daripada tuan-tuan sekalian. Apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang tidak baik dari kelemahan diri saya, dan saya mohon ampun dan maaf. InsyaAllah jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.